Okey, kita bersua kembali. Terima kasih cerita pagi Langkawi. Menarik apa yang digambarkan dan juga dibawakan di Langkawi. Pada ketika ini juga Langkawi mempromosikan produk-produk geoparknya untuk dijadikan sebagai antara produk dan juga tarikan pelancongan di Langkawi. Seterusnya kita juga nak bercakap berkenaan ini yang cukup menarik kerana artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini semakin direkayasa dan juga semakin diaplikasikan dalam pelbagai perkongsian. Malah Trax FM mengambil inisiatif untuk melaksanakan dan juga menerbitkan dokumentari pertama radio berteknologi artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Jadi untuk bercakap lebih lanjut bersama dengan saya Puan Niswani, Kartik dan juga Tuan Azrul. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Sama-sama. Alhamdulillah. Okey, kita nak tahu dokumentari pertama berteraskan teknologi AI. Mungkin kita boleh ceritakan daripada mana datangnya idea untuk menghasilkan dokumentari. Ya, dokumentari itu biasa dihasilkan, tetapi menggunakan AI itu, mana terhasilnya perbincangan dan juga objektif untuk penghasilan dokumentari. Terima kasih. Untuk penghasilan dokumentari pertama ini menggunakan teknologi AI ini sebenarnya hasil daripada penyertaan kami di dalam beberapa kursus di peringkat antarabangsa yang mana memperkenalkan teknologi AI dan kami telah membuat percubaan untuk menerbitkan jingle, promo dan juga beberapa teaser di radio menggunakan AI. Kemudian setelah membuat perbincangan dengan tim saya iaitu Kartik dan juga Azrul dan seorang lagi ada tim kita, kita bercadang untuk menerbitkan sebuah dokumentari. Sebenarnya 2 dokumentari. Tapi kita cuba dahulu untuk percubaan pertama, kita buat satu dokumentari berdurasi 30 minit yang menggunakan teknologi AI. Cukup menarik. Saya masih belum dapat membayangkan bagaimana. Tapi saya nak menantikan akan difahamkan disiarkan melalui podcast. Betul. Juga siaran mainstream di Radio Trax FM. Mungkin Kartik boleh bercerita tentang apa istimewanya kedua-dua dokumentari ini. Okey, sebab sistem AI ini ataupun program AI, teknologi AI, teknologi terbaru. Contohnya seperti kita boleh ibaratkan internet pada zaman awal-awal. So, kita nak get on the bandwagon first sebelum orang lain buat. And also contohnya sebelum ni kita gunakan scriptwriter, kita gunakan penyelidik, kita gunakan orang-orang lain untuk membuat contohnya arrangement. A lot of work. So, apa kita akan buat? Kita boleh gunakan sistem AI ini untuk menolong. Contohnya kalau kita nak buat penyelidikan mengenai Unity di Malaysia, topik kita, kalau membuat penyelidikan, kita nak masuk internet, kita nak cari informasinya semua akan mengambil masa yang lama. Jadi kalau kita gunakan sistem AI, dia akan cari dan dia akan bagi kita. So contohnya 1 minggu boleh jadi sehari. Ya, lebih padat, lebih pantas. Ya, dia membantu melaksanakan banyak kerja-kerja yang boleh dipercepatkan atau boleh dipantaskan ya. Saudara Azrul mungkin boleh kongsikan ya kita nak membawa maksud kepada artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini, tapi dalam konteks dokumentari ini bagaimana ia membawa makna dan juga maksud yang lebih mendalam. Seperti yang Cik Kartik beritahulah, kita informasi itu kita dapat daripada AI. So apa yang kita perlu buat, kita perlu masukkan apa data yang kita nak di AI itulah. So dia akan mencari segala information apa semua. Sebenarnya information yang kita dapat daripada AI itu terlalu banyak. So untuk kita sendiri yang memilih mana yang bersesuaian dengan dokumentari kita nanti. Maknanya pick and choose mana yang lebih sesuai dan lebih relevan. Kita juga perlu memastikan bahawa data yang diberikan oleh AI itu adalah tepat. Jadi, masih ada tujuan verifikasi. Dari segi pemantauan, kita sendiri sebagai penerbit dan saya sendiri jugalah dan penyelidik untuk memastikan fakta itu adalah betul. Sebab AI itu adalah sistem yang diwujudkan oleh manusia. Jadi kita sebagai manusia perlu terus memantau teknologi itu. Ya, sekarang ini banyak tujuan memudahkan urusan. Ya, mungkin untuk tujuan penulisan, untuk tujuan membuat kajian dan sebagainya. Tapi tadi saya ada terlihat figura dan juga tokoh yang cukup dikenali, Tan Sri Lee Lam Tai. Turut berkesempatan bersama dengan penerbitan daripada Trax FM. Jadi apa peri pentingnya peranan yang berbagi Tan Sri Lee Lam Tai dalam penghasilan dokumentari ini? Untuk Tan Sri Lee Lam Tai, kami
kami gunakan beliau sebagai subjek utama dalam dokumentari 30 minit iaitu Unity, yang mana Unity ini berkaitan dengan perpaduan di negara kita dari sebelum merdeka dan sehingga kini. Dan Tan Sri Lantan telah berada di dalam zaman-zaman tersebut. Selain daripada beliau, kita juga menjemput beberapa tetamu. Antaranya Profesor Datuk Syamra Hayu, juga Datuk Francisca Peter sebagai orang yang menyanyikan lagu Setia. Kalau masih ingat lagi lagu itu. Dan juga beberapa orang ramai ataupun yang terlibat dalam perpaduan di negara kita, dan juga pelbagai bangsa, antaranya daripada seluruh kaum lah, Baba, Nyonya, Melayu, dalam dokumentari 30 minit tersebut. Berapa lama masa diambil untuk penghasilan ini? Untuk menghasilkan dokumentari ini? Lebih kurang dalam sebulan lebih macam tu. Sebulan, ya. Kalau mungkin tujuan dan juga cara konvensional mungkin memakan masa yang lebih panjang, ya. Jadi bersempena dengan bulan kebangsaan ini, tajuk Unity itu dipilih, dan juga tokoh-tokoh yang disebutkan itu juga tokoh yang amat penting, signifikan peranan mereka dalam hari kebangsaan dan juga penyatuan bangsa. Jadi ini mungkin hasrat Trax FM, ya, untuk melihat banyak lagi topik-topik seperti ini. Sebagai peneraju di rancangan Trax FM juga, sebagai penerbit rancangan juga, sudah pasti ada tanggungjawab daripada Trax FM dan penerbitan untuk membawa kisah perpaduan dan juga Unity mungkin. Ya, memang kita ada peranan tersebut. Kita sebagai radio bahasa Inggeris, also kita boleh membawa informasi tersebut dalam bahasa yang lain. Selalunya kita dengar kalau kita nak buat pasal perpaduan, ataupun satu lagi dokumentari yang kita tengah terbitkan sekarang, yang kita akan mula terbitkan, bertajuk VET69 Sovereignty. So kita akan bercakap mengenai one of the special forces. So kita pernah tengok dokumentari mengenai mereka, contohnya sebelum ni di TV, Kaca TV, tapi bukan di bahasa Inggeris. So kalau kita buatnya dengan baik, and saya tahu kita boleh jadi international. So boleh dipasarkan. Boleh dipasarkan di luar negara. And so saya rasa peranan Trax sebagai radio bahasa Inggeris amat luas. So kita nak guna peranan tersebut untuk mewujudkan dokumentari-dokumentari yang saya rasa boleh dibawa ke pesada international, ataupun boleh digunakan sebagai one more option as a way of consuming the content. Menggunakan podcast itu sendiri sudah menjadi antara platform tujuan mengantarabangsakan, ruangan dokumentari. Saya tertarik tadi VET69 juga akan dihasilkan, tetapi masih dalam proses praproduksi. Jadi perancangan itu akan bermula selepas melengkapkan Unity ini, dan mungkin ada masa yang akan diambil untuk VET69? Ya, betul. Untuk program durasi 30 minit VET69 Sovereignty ini, selepas kita selesai menyiarkan program Unity, kita akan meneruskan penerbitan untuk VET69 pula. Ini akan melibatkan bekas petugas ataupun polis komando yang terlibat di dalam era komunis dan juga semasa pencerobohan Tandur di Sabah. Jadi kita akan mendengarkan pengalaman mereka berkenaan di lokasi di mana mereka turut dalam operasi tersebutlah. Dan program VET69 ini, penerbitannya kita akan mulakan pada pertengahan bulan Ogos ini. Ini real life experience punya cakupan ataupun dapatan, ya. Juga akan turun ke lokasi mungkin bersama dengan menemu ramah mereka yang dari perancangan kita 15 hingga 17 hari bulan ini kita akan ke Lenggong. Di camp VET69. Pergi sendiri ke lokasi. Kita akan menemu bual mereka-mereka yang terlibat dalam operasi, bekas-bekas komando polis apa semua. Sebenarnya target kita punya sudut kita punya dokumentari ini bukan mengenai dia orang punya mission dia orang kat sana, kita akan masukkan sikit, tapi kita akan lebih kepada isi hati diorang, perasaan diorang apa semua, pasal kita dah tahu dah cerita-cerita operation diorang semua kan, tactical apa semua. So kita
itulah lebih kepada isi hati diorang lah. More on the perspective of human touch. Dan juga human experience. Betul. Okey. Tapi bila akan disiarkan podcast untuk Unity ini dan juga siaran secara konvensional di radio? Boleh dikongsikan? Bagi program Unity, kita di podcast insya-Allah kita akan siarkan pada hari Khamis ini. Minggu ini? Minggu ini. Dan siaran di Trax FM pada hari Jumaat. Okey, maknanya sehari selepas di podcast kita akan siarkan di Trax FM. Disiarkan dalam slot pagi atau slot pagi. Lebih kurang selepas pukul 10 pagi. Okey, saya amat tertarik kerana dalam perihal ini Trax FM bukan saja membawa pendengar melayani dan juga meladeni muzik-muzik terkini dan juga muzik-muzik yang evergreen, tetapi juga Trax FM bertanggungjawab dalam memastikan elemen membawa mesej masyarakat itu juga turut diterjemahkan. Ya, mungkin ini kesempatan terbaik untuk Trax FM membawa PSA ataupun mesej masyarakat kepada pendengar. Ya, betul. Selain daripada menerbitkan program-program, memberi hiburan untuk lagu-lagu yang terkini dan juga lagu lama. Kita juga sebagai stesen bahasa Inggeris kerajaan, kita menerbitkan program-program yang berunsurkan mendidik dan juga memberi maklumat kepada masyarakat khususnya yang mendengar program dalam bahasa Inggeris. Okey. Selamat maju jaya. All the best Trax FM. Kartik, mungkin ucapan daripada Kartik Sri untuk pendengar-pendengar ataupun peminat-peminat setia Trax FM. Buat bahasa Inggeris boleh ya? Boleh. Alright. Ladies and gentlemen, thank you for watching SPM and of course make sure that you're listening to Trax FM anytime, all the time, 90.3 in the Klang Valley. Okay, Azrul pula, we want to hear your voice. Terima kasih kerana menjemput kami semua. Okay. Yalah, saya berbesar hatilah kerana kita mungkin dapat menjadi peneraju untuk teknologi AI ini. InsyaAllah. Dan harap menontonlah, mendengarlah kita punya dokumentari nanti. Okey, mendengar di podcast dan juga di siaran di Trax FM. Good luck, all the best dan selamat maju jaya untuk Trax FM. Tahniah sekali lagi atas penghasilan dokumentari berasaskan teknologi artificial intelligence dan kecerdasan buatan. Kita doakan Trax FM akan terus cemerlang dan juga terus mendapat tontonan ataupun jumlah pendengar yang lebih saban hari. Terima kasih Trax FM bersama dengan kami. Kita nak berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk kita bercakap juga berkenaan masih lagi kempen Kibar Jalur Gemilang, tetapi ada aktiviti menarik yang dilaksanakan bersempena dengan kempen Kibar Jalur Gemilang dan juga Hari Kebangsaan. Sama-sama kita nantikan seketika nanti.